Okey, kita sambung. Okey, boleh ya? Nampak skrin cikgu? Nampak. Jadi yang warna hijau ni daripada garis lurus ni, bila kita buat Y sama dengan KX ni garis lurus, kita nak lorekkan kawasan dia. Okey, bila kamu jumpa simbol kecil yang ini. Kenapa hilang ni? Okey, bila jumpa simbol kecil dan sama, nombor 2 dan nombor 4 ni, kamu kena lorekkan dia bahagian bawah. Ini untuk kes simbol nombor 2 dan nombor 4. Penerangan cikgu simple je sebab cikgu tahu kamu di tingkatan 3 belajar tak graf fungsi? Dah belajar belum? Dah kan? Semua takut nak jawab. Dah kan yang kamu kena lukis graf tu? Kau tak belajar? Graf fungsi? Tak ya? Lorek yang belum ada ya? Okey, tak apalah. Semua takut nak jawab macam mana ya. Okey, tak apa. Kita nak, cikgu nak kamu tengok soalan praktis kendiri 6.1a. Okey, secara gambaran cikgu dah beritahu simbol-simbolnya. Sekarang ni cikgu nak tengok, tolong buat, bila cikgu bincangkan bersama dengan kamu ni, kamu dah mesti ada buku nota ataupun buku latihan kamu. Kamu terus tulis praktis kendiri 6.1a muka surat 100, berapa ya, sekian-sekian. Okey. Kamu cikgu buat sama dengan kamu tulis dalam buku kamu. Jadi bendanya bergerak serentak, kamu tak rasa buang masa. Kamu dapat 2 sekali sebab inilah bahan bukti kamu untuk cikgu catatkan TP. Ke surat 157 ya. Okey. Cikgu nak jawab bersama dengan kamu. Ini soalan aras mudah, TP 1 saja ya sebab kita nak kena permulaan mesti kuasai TP 1, kemudian barulah boleh bergerak ke TP 2 dan seterusnya TP 3, 4, 5 dan 6. Okey, untuk soalan nombor 1A. Nama pun Puan Linda. Kebetulan sama dengan nama cikgu. Okey ya. Okey. Okey, soalan nombor 1, Puan Linda ingin menyediakan hidangan ikan dan udang bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Ni Puan Linda Lim ya. Cikgu Melayu lah yang ini untuk sambut Tahun Baru Cina. Okey, kemudian dia kata diberi harga ikan sekilo RM25 dan udang sekilo harganya RM45. Okey, Puan Linda Lim ingin membelanjakan RM250. Okey, katakan kalau kamu ke pasar bawa duit RM250, kamu nak belanja dia kurang ke nak belanja dia mesti lebih? Kurang. Bila kamu bawa RM250, kamu tak bolehlah berbelanja lebih. Okey, jadi di sinilah kita akan menggunakan simbol-simbol ketaksamaan ni. Okey, soalan dia kata dalam bentuk ketaksamaan linear. Kita mungkin bawa duit 250 tak tentu dapat habiskan tepat-tepat 250. Jadi kita kena gunakan ketaksamaan. Mungkin untuk dalam situasi ni kita mesti guna dia kurang atau kurang dan sama. Okey. Jadi dalam situasi ni untuk menjawab soalan 1A ni, okey, bila kita nak buatkan wakilkan situasi menggunakan pemboleh ubah, pemboleh ubah ni ialah ada 2. Okey. Sebab apa cikgu kata ada 2? Kenapa cikgu kata ada 2? Siapa boleh respon? Kenapa cikgu kata yang ini ada 2? Okey, kelas, kenapa ada 2? Pemboleh ubah dia ada 2. Siapa nak respon? Saya. Okey, respon.
Ikan tenggiri dengan sekilo dengan udang. Dengan udang, sebab dalam soalan ini kita ada dua situasi, dua pemboleh ubah yang kita guna, iaitu apa tak nak lekat ni, okey. Satu ialah udang, satu lagi adalah ikan. Ikan. Okey, jadi bila dia ada dua, kita kena letak dua pemboleh ubah. Kamu boleh rujuk buku teks kamu. Okey, kita gunakan, biasa pemboleh ubah apa yang kamu guna? Apa simbol yang biasa kita guna yang mudah? X dan Y. Okey, itu adalah pemboleh ubah yang biasa kita guna. Kalau cikgu nak guna pemboleh ubah lain boleh ke? Boleh. Boleh. Tapi kita biasa gunakan yang familiar, kita gunakan pemboleh ubah X. X ni untuk apa? Selalunya kita nak tetapkan tu, contohnya dia kata menyediakan hidangan ikan dan udang. Apa yang dia sebut dulu? Ikan. Kita mention X itu ialah untuk pemboleh ubah. Y untuk udang. Y untuk udang. Okey. Jadi bila kamu nak tentukan yang mana satu kita nak letak X atau Y, kita lihat kepada soalan yang mana dia mention dulu itu kita letak sebagai X dan Y itulah yang kedua. Okey, kemudian kita tahu ikan ini ada harga dia. Berapa harga ikan? Ikan RM25. RM25. Manakala untuk udang? RM45. Okey. Okey. Jadi sekarang ni bila kita nak wakilkan dalam bentuk ketaksamaan ni ataupun dengan lain perkataan persamaan dalam bentuk ketaksamaan. Okey, jadi kita kata ketaksamaan lah, bentuk ketaksamaan. Persamaan kita tu dalam bentuk simbol besar dan kecil kita panggil ketaksamaan. Okey, jadi bila kita nak bentuk ni tadi cikgu dah beritahu kita mesti berbelanja kurang daripada berapa? RM250. Bila kamu ada duit RM250, kita tak boleh belanja lebih lah, mesti kurang. Okey, apa yang kita belanja ni adalah ikan RM25 X ubah X. Okey, lagi RM45 Y. RM45. Y. Pemboleh ubah kita letak belakang. Okey, ini yang sebenarnya. Kemudian bila kita perhatikan ada RM, kita boleh hilangkan dia. Sebab itu kalau kamu perhatikan dalam contoh dia tak letakkan RM. Sebenarnya ini adalah RM darabkan dengan X tambah dengan RM45 darabkan dengan Y. Okey, jadi sekarang ini dia adalah 25X tambah 45Y. lebih kecil 250. Okey, adakah ini jawapan akhir? Belum. Kenapa belum ni? Kenapa belum? Adakah ini yang dimaksudkan bentuk ketaksamaan linear? No. Rasa-rasanya apa benda lagi kita boleh buat ni? Dah betul ke? Ada lagi kena bagi 5. Kita boleh kecilkan nilai ni sebab kalau kita tengok, tapi katakan kamu dalam peperiksaan dah terlupa dah nak kecil ke, jawapan ini masih boleh diterima. Tetapi bila kita nak menjawab soalan ini mesti sehingga jawapan akhir. Selagi boleh dikecilkan, kamu boleh kecilkan. Kita ada 25, ada 45 dengan 250. Kita boleh kecilkan dengan sifir 5. Okay, jadi apa final answer dia? 5X tambah 9Y lebih kecil daripada 50. Daripada 250. Okay, clear? Boleh? Boleh. 250 pula cikgu salah. 50. 50. 250 bahagikan dengan 5.
Okay, cuba jawab soalan C. Okay, jadi bila kamu dah selesai jawab A dengan C ni, TP1 dengan TP2, kamu cikgu dah boleh tagging. Jadi siapa yang ada ya. Sebab kalau cikgu tak buat latihan ni, cikgu tak tahu kamu boleh kuasai ataupun tidak. Apa PBD? Jadi kamu kena tulis ini dalam buku tulis kamu. Pemerhatian cikgu, cikgu hanya boleh melihat kamu ataupun cikgu dengar jawapan kamu dalam GF. Okay, ini PDPR. Kamu kena maklum ya. Sekarang ni semua dah berubah. Cara penilaian dia juga berubah. Okay, soalan C. Cikgu nak tengok soalan C. Puan Lecumi ingin menyumbangkan 50 untuk pembelian 2 jenis kuih. Sebenarnya hari kantin lah. Satu ialah karipap. Satu lagi ialah kuih kasturi. Cikgu kata soalan nombor 2. Apa dia? Cikgu kata soalan nombor 2. Sorry. Tak ada soalan nombor 2 kan soalan B kan ni? Soalan C. Cikgu nak soalan C. Ya, kita buat soalan C. Okey. Boleh ya? Puan Lecumi. Jadi soalan C ni kalau kamu tengok ialah berkaitan dengan okey. Boleh sampai sini ni Kak. Okey, soalan C. Karipap dan juga kuih kasturi. Jadi X ini pun boleh ubah X ni kita nak letak yang kuih mana ni? Karipap dulu sebab dia mention karipap. Okey, karipap. Satu lagi ialah Kuih Kasturi. okey, Y ialah kuih kasturi. Kasturi. Okey, karipap ni harga dia berapa? 30 Ha. sen. 30 sen. Okey, dia bagi 30 sen. Tapi sekarang ni kalau kamu tengok dia menyumbang dalam RM50. Kita kena letak dia sama unit. Sebab dia bagi RM50. 30 sen ni kalau kita tulis dalam unit RM. Macam mana cara tulis dia? Okey. 0.3 ke 0.30? 0.30. Yes, kita kena letak kosong di belakang. Ini menunjukkan 30 sen. Okey, begitu juga dengan kuih kasturi RM 40 sen. 0.40. 0.040. Kurungan. Yes. Okay, jadi macam mana sekarang ni kita nak bentukkan ketaksamaan. Bila dia kata ketaksamaan, kita nak kena letak simbol ketaksamaan lah sama ada besar atau kecil. Okay, macam cikgu cakap tadi, kalau duit 50 kita jangan berbelanja lebih lah, mesti kurang. Okay, jadi sekarang ni ialah kita letak kurang daripada RM50. Okay, macam mana cerita dekat depan ni? RM 30 RM 0.30 Tambah dengan 0.40. Y mesti letak pun boleh ubah belakang. Okey, jadi RM semua kita dah boleh potong. Okey, sebenarnya tak cantik bila kita dah potong RM ni, kita lihat ketaksamaan kita ni adalah 0.3. Yang ini adalah 0.4. Kalau bila kita tak letak RM, kita tak tulis kosong di belakang, tak ada masalah. Okey, dan yang ini adalah 50. Ketaksamaan kita tak boleh tinggalkan dia dalam pecahan atau perpuluhan. Okey, jadi macam mana kita nak buat ni? Titik gerak ke belakang. Titik kita gerakkan ke belakang supaya good. Dia tak jadi perpuluhan. Supaya dia tak jadi dekat perpuluhan. Perpuluhan ataupun pecahan. Jadi ini titik kita gerakkan ke belakang. Satu je gerak, kita dapat 3. Bila ini kita gerakkan sekali, maksudnya yang lain juga kita kena gerakkan. Itu maksudnya adil. Ini sebenarnya titiknya duduk di belakang. Jadi bila kita gerakkan sekali, apa kita kena buat kat sini ni? Tambah kosong. Kena tambah kosong. Cikgu guna pen warna lain jap. Okey, jadi kat sini kita kena tambah kosong.
Okey, jadi persamaan kita sekarang ini ialah 3x, letak samaan kita sekarang ialah 3x tambah 4y lebih kecil daripada 100. 500. Okey. Ada yang tak clear ke? Boleh ikut tak setakat ni? Boleh. Boleh. Faham je kan? Cikgu dah bagi kamu TP 2.